adalah satu singkatan daripada Perkataan Information and Communication Technology. Ini juga bermaksud teknologi komunikasi maklumat. Teknologi maklumat berperanan sebagai kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memapar maklumat. Seterusnya, dalam ICT terdapat juga masalah yang berlaku dalam pemprosesan dalaman maupun kepada pengguna. Sebagai contoh, virus komputer, cyberbully, penyebaran maklumat palsu dan juga kecurian data. Virus komputer adalah program perangkat lunak yang tidak diinginkan atau potongan kod yang mengganggu fungsi komputer. Manakala perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi maklumat seperti teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit dan permainan internet. Seterusnya, media sosial ini telah banyak disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan maklumat yang salah dan palsu sehingga mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Objektif kajian kami berkaitan topik solusi cabaran ICT ke atas remaja di Malaysia adalah pertama, untuk mengkaji cabaran atau masalah ICT ke atas remaja di Malaysia. Kedua, mengenal pasti kegunaan ICT kepada remaja. Yang ketiga, mengenal pasti solusi yang terbaik untuk mengatasi cabaran ICT ke atas remaja di Malaysia. Seterusnya, kita teruskan kepada sorotan karya. Yang pertama, Junaimi SN dan Kandikon S 2008. Golongan remaja terlalu mudah tertipu dengan laman web yang berunsurkan kefahaman black metal dan sejenisnya. Internet digunakan sebagai sarana perkenalan yang berujung pada kejadian tragis seperti perkosaan dan pembunuhan. Seterusnya, Nadia Fauzi 2017. Kita dapat melihat betapa pergaulan perbatasan melalui aplikasi seperti WhatsApp, WeChat dan berbagainya aplikasi meet dan greet telah menyumbang kepada masalah sosial yang dihadapi oleh remaja pada masa ini. Pergaulan tanpa pembatasan melalui aplikasi-aplikasi tersebut menjadi pintu masuk bagi pemangsa-pemangsa seksual yang tidak bertanggungjawab. Untuk kajian ini, kami menggunakan kaedah kualitatif dan kaedah perpustakaan. Kaedah kualitatif bermaksud kaedah yang digunakan bagi melakukan penyelidikan tinjauan. Kaedah perpustakaan pula adalah kaedah pengumpulan data menerusi kajian-kajian lepas. Antara rujukan dan bahan yang kami dapati untuk menjawab tajuk kajian ini ialah laman sawang, artikel jurnal dan berbagai lagi bahan. Untuk kaedah kualitatif, kaedah pengenalan borang soal CD telah dilakukan untuk meninjau cabaran yang pernah dihadapi para responden, iaitu di kalangan pelajar UiTM Kedah, iaitu sebanyak 16 orang responden. Kaedah ini juga digunakan untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap solusi cabaran ICT ke atas remaja di Malaysia. Borang soal-soal didik ini telah diedarkan secara atas talian melalui aplikasi Google Form, di mana ianya boleh diakses melalui komputer riba, telefon dan sebagainya. Seterusnya adalah analisa dan perbincangan. Soal selidik telah dilakukan menggunakan Google Form untuk mengetahui tentang cabaran ICT yang pernah dihadapi oleh pelajar UiTM Kedah. Soal selidik ini telah dilakukan oleh 16 orang responden. Responden telah menjawab ya bagi soalan pertama, adakah anda pernah menggunakan ICT? Soalan kedua,
berapa lamakah masa penggunaan ICT anda? Terdapat 1 jawapan bagi 1 hingga 4 jam, 5 hingga 8 jam 6 orang responden, dan 9 hingga 13 jam bagi 9 orang responden. Soalan ketiga, adakah ICT dapat membantu kita dalam mendapatkan maklumat? 16 responden telah menjawab ya. Pada soalan keempat, cabaran yang pernah dihadapi ketika menggunakan ICT, responden telah memilih pencurian maklumat peribadi, cyberbully, penyebaran maklumat palsu dan penyebaran virus. Soalan kelima, apakah solusi yang patut dilakukan bagi mengatasi cabaran yang dihadapi? Responden memilih meningkatkan keselamatan cyber negara, pendidikan etika dalam penggunaan cyber, semak fakta maklumat dengan sumber lain, sahkan maklumat dengan bertanya orang yang berkuasa, dan terakhir menggunakan persian antivirus. Langkah pertama dalam menangani jenayah cyber ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman serius yang boleh membahayakan mangsa dalam kehidupan mereka. Contohnya, melalui iklan, baik dalam media cetak maupun digital, perlu diperluas dan mencapai semua anggota masyarakat, terutamanya mereka yang memiliki pengetahuan terhadap penggunaan teknologi masa kini yang terbatas. Seterusnya, pihak berkuasa perlu mengkaji dan memperkenalkan undang-undang. Keselamatan cyber semakin menjadi perhatian dalam komuniti dan menjadi topik perbincangan di media sosial. Oleh itu, kerajaan perlu mengumpulkan pakar teknologi untuk menyumbangkan pandangan mereka dan membentuk rangka-rangka undang-undang yang dapat mencegah jenayah cyber. Seterusnya, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi di semua institusi pendidikan masa kini. Hampir setiap individu dalam masyarakat memiliki peranti atau telefon pintar yang digunakan dalam kehidupan harian. Namun, kurang mendapat pendidikan yang betul mengenai etika dan cara penggunaannya. Oleh itu, institusi pendidikan seperti sekolah, universiti perlu menjadi titik permulaan dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Dan akhir sekali, isu jenayah cyber merupakan kontroversi yang melibatkan banyak negara. Oleh itu, adalah penting bagi pihak kerajaan untuk memperkuatkan hubungan multilateral dengan negara-negara lain dalam menangani masalah jenayah cyber ini. Jadi, ini akan membantu kerajaan meningkatkan kemampuan dalam memastikan keselamatan cyber di negara sejajar dengan negara maju lainnya. Kerjasama dalam perkongsian maklumat dan keahlian teknologi perlu diwujudkan supaya kita sentiasa bersedia menghadapi ancaman dari penjenayah cyber. Kesimpulannya, teknologi maklumat memainkan peranan penting dalam menjamin kehidupan yang lebih selesa. Namun, kita harus mengambil kesempatan diri pengetahuan dan menggunakan teknologi tersebut untuk tujuan yang positif. Ini penting untuk memastikan masyarakat kita dapat berkembang dengan pemikiran yang inovatif, kreatif dan beretika. Penyalahgunaan media sosial. Remaja terdedah kepada penggunaan yang tidak seimbang atau tidak terkawal terhadap media sosial yang boleh merosakkan perkembangan sosial dan emosi mereka. Perlu meningkatkan kesedaran, pendidikan dan bimbingan mengenai penggunaan media sosial yang bertanggungjawab. Seterusnya, ancaman keselamatan dalam talian. Remaja menghadapi keganasan cyber, pencerobohan privasi dan pengedaran maklumat palsu. Perlu meningkatkan kesedaran keselamatan cyber melalui pendidikan, pendekatan etika digital dan privasi dalam talian. Perlu juga melibatkan ibu bapa dan penjaga dalam pemantauan dan bimbingan terhadap aktiviti dalam talian remaja. Kerjasama bersama ibu bapa, pendidik, pihak berkuasa dan masyarakat perlu bekerjasama untuk meningkatkan kesedaran, pendidikan dan sokongan kepada remaja dalam menghadapi cabaran ICT. Remaja perlu diberikan pengetahuan, kemahiran dan sokongan yang mencukupi untuk berjaya dalam era digital ini.